first kali untuk assignment ni kita akan buat dulu dia punya layer lah. Jadi macam biasa kita akan create new drawing. Kita akan gunakan template kosong, ACAD dan make sure kita akan buka dengan metrik lah. Okey. Dan kita check kalau kita punya dekat atas ni kita panggil ribbon ya. Kawasan ribbon ni kita tengok dia dalam 3D punya workspace, kita tukar lah. Macam case ni dia tak ada, dia memang dalam drafting and annotation. So just okey lah. Kalau dia dalam 3D workspace, kita ubah dekat sini lah, drafting and annotation ya. Okey. Okey, so saya dah masuk dah dalam drawing. Kemudian saya onkan grid saya lah untuk saya nampakkan grid. Okay, tak payah on pun tak apa sebenarnya. Okey, kemudian saya akan apa yang saya kena buat? First kita buat layer dulu lah kan. Okey, layer kita check balik. Kat sini kita ada layer, ada 4 layer. Object, center line, dimension dan juga text. Okey, so saya akan buat layer saya. Klik dekat sini, layer properties. Saya akan buat satu object. Okey, color warna putih. Line type continuous lah. Cuma line weight je lah kita ubah kepada 0.6. 0.6. Okey. Okey, lepas tu saya akan create lagi satu untuk center line. Center line dia nak warna magenta. Okey, kita ambil warna magenta. Line type center line confirm lah kita akan ambil center kan. So saya akan load dekat sini. Kita ambil center, tak kisahlah nak ambil center yang pun boleh. Center 2. Kalau center 2 ni dia punya dash tu rapat-rapat sikit lah. Dia kecil lagi kan. Dia darab 0.5. So dia kecil-kecil lagi lah. Saya try ambil 0.2 lah kot. Center 2 lah kot. Nak bagi dia rapat-rapat sikit. Dan saya ambil center. Dan line weight kita ubah kepada 0.2 Okay, so dah ada center line. Lepas tu kita ada dimension 0.2 juga. Color cyan. So saya ambil new layer. Dimension. Warna kita tukar. Kalau awak nak tukar warna yang gelap sikit pun okey juga. Macam saya rasa saya nak warna biru lah kot. Bagi dia clear sikit kan. Yang tadi warna magenta, cyan dengan white. So saya ambil warna biru lah. Nanti dekat kita punya layout tu nampak lah sikit dia punya tulisan dia, dia punya garisan tu. Kalau tak macam semalam dia macam tak apa clear kan. Okay. So saya ambil yang ni. Okay. Dimension kita kena guna continuous. Okay, saya ambil continuous balik. Dan line weight dia 0.2. So sama dengan tadi. Saya tak payah tukar lah. Dan satu lagi kita ada text. Okay, text kita duplicate daripada default layer je. So kita just ambil balik default layer ni, select dia dan klik je. Okay. Kemudian kita just letak text text. Yang lain kita tak payah ubah lah. So biar je macam tu. Okay, so kita dah siap dah siap kita punya layer. Saya boleh tutup saya punya layer properties manager ni. Seterusnya apa yang kita kena buat? Kita kena ubah dia punya snap type kan kepada isometric snap. Okay, saya letak ni ke tepi sikit. Okay. Okay, so sekarang ni kita dah siap. Kat sini kita cuma ubah dia punya isometric snap. Right click di sama ada dekat grid pun boleh ataupun dekat snap pun boleh. Kita just right click, pergi dekat grid setting dan kita ubah dia kepada isometric snap supaya kita boleh follow lah dia punya isometric axis tu. Klik OK. So kita dah nampak lah kita punya isometric crosshair kita dah ikut isometric punya angle. Okay, boleh Okay, sekarang ni kita tengok pada drawing kita. Kecilkan sikit. So kalau tengok dekat drawing ni, kita nak start dari mana? Agak-agak kita nak start dari mana?
Ha? Dari atas. Dari atas pun boleh, dari bawah pun boleh sebenarnya. Tapi yang lebih mudah kita tengok dekat bawah lah. Kan? Bila kita start dari bawah ni, kita boleh buat kotak yang ni kan. Maksudnya yang bongkah yang depan dululah. Okay? Lepas tu baru kita sambung ke belakang ni. Kalau kita start dari belakang ni boleh juga. Tapi dia dia apa? Dia macam tergantung lah kat sini. Kan? Yang ni dia dah start daripada bawah lantai. So kita start daripada bawah lantai lah. Okay, kita tengok balik ukuran dia. Ukuran dia, okay, zoom sikit. Ukuran dia 106 panjang dia tadi. Lebar dia 82 Jadi kita boleh buat dulu sikit-sikit lah. Step by step. Macam ni saya akan buat dulu bahagian bawah ni dulu. Okay, nanti saya akan sambung sampai ke atas ni. Okay, ataupun boleh juga kita buat kotak terus sampai ke atas ni. Nanti kita potong. Boleh jugalah. Okay. So kat sini saya start dulu 100 berapa tadi? 106 106. So saya guna line. Dia tak bagi kat mana, dia tak bagi starting point dia kat mana-mana, tak kisahlah sebab dia tak bagi kan. So saya just letak je kat mana-mana sini. Okay, on kan orthogonal, make sure dia ikut orthogonal isometric lah. Okay, saya letak sini 82 panjang dia. Lepas tu tinggi dia saya terus letak 36 kan. Sebab dia dah bagi dah tu ukuran dia 36. Patah balik berapa tadi? 82 82. Dan saya boleh tutup sini. Jadi ini adalah permukaan yang sebelah sini lah. Lepas tu kita boleh buat permukaan sebelah sini. Saya letak dulu 106 dengan tinggi sama kat sini tadi 36 Jadi saya ambil dari sini. Saya tukar isoplane saya F5 kepada right plane. Okey, lepas tu saya akan sambung garisan dari sini 106. 106 ke 108 tu? 106 kan? 106. Okey, lepas tu saya boleh terus naik ke atas. Okey, tinggi ke atas ni berapa? Ke atas ni. Kita check balik kat sini Kita ada tinggi yang ni 36 campur dengan 34 ni. Jadi 36 campur 34 berapa? 36 campur 34, kita dapat tinggi dia 70. Maksudnya saya punya tinggi ni daripada sini ke atas ni 70 lah. Okay, so saya terus masuk sini 70 lah. Okay. Lepas tu dia punya sini ke belakang sikit berapa? 12 sebab kat sini kalau kita tengok sini dia punya tebal ni 12. So saya letakkan 12. Kemudian turun ke bawah. Kita ambil yang ni lah. Ukuran yang dibagi kat belakang ni 34. So saya letak 34. Dan automatically dia akan sambung dekat point ni lah. Dekat point bucu dia ni. So saya klik je. Jadi kita dah nampak lah shape untuk belah tepi sini kan. Sebenarnya kalau awak nak terus buat yang bahagian groove bawah ni pun boleh juga. Lagi senang kan. Maksudnya dari sini awak letak 12 dulu. Lepas tu tolak balik 106 tu tolak dengan 12. Tolak dengan 12 pun boleh juga. Terpulang mana yang senang lah. Macam ni saya tak nak tolak tadi. Saya malas nak tolak. Saya terus buat dululah. Okey, lepas tu kita boleh sambung panjang sini. Panjang ni dia akan sama dengan yang depan lah. 82. So saya just sambung je garisan dari sini. Okey, tukarkan isoplane 82. Okey. Lepas tu dia nak turun ke bawah ni 34 jugalah. 34 dan tukar isoplane, saya sambung balik ke sini. So dia dah dapatlah bentuk L tu kan. Yang belakang pun sama Yang belakang kita boleh sambung dan sambung je. Okey, maksudnya dari sini saya sambung berapa tadi? 82 dan sambungkan ke sini. So kita dah dapatlah bahagian sikit tu. Okey. Okey, sekarang ni saya nak buat dia punya bahagian bawah ni Saya nak bagi dia ikut dia punya groove ni lah kat bawah ni. Jadi saya kena buat satu garisan kat sini 12 Lepas tu saya naik ke atas.
dia ada tebal juga 12. Dan kita sambung je lah garisan tu. Maksudnya dekat sini kalau kita tengok naik ke atas ni 36, tolak dengan tebal 12 ni kita dapat berapa? 36 tolak dengan 12, 24 lah. Maksudnya tinggi ni 24 Jadi saya nak mudah, saya padam baliklah garisan yang ni. Saya padam balik garisan yang bawah sekali ni. Okay, saya akan buat buat semula garisan kat situ. Ke arah sana 12. Lepas tu saya kira tadi ke atas ni 24 kan, sebab kita punya tebal tadi 12. 36 tolak 12 jadi 24. So saya dah masuk je 24 kat sini. Okey. Dan yang ke sana saya hold dulu, saya biar dulu. Saya buat dulu yang sebelah belakang. Sebab belakang ni kita terus ada ukuran, jadi kita ambil je line. Saya sambung dari sini 12 tebal dia dan naik ke atas 24 juga. Dan akhir sekali kita sambung je lah ke sini. Okey, jadi kita dah dapatlah bentuk dia tu. Okey. Alright, so kemudian kita nak buat bahagian yang rib ni. Ini kita panggil rib lah ni. Bahagian rib ni kita tahu tebal dia 12 dan dia berada kat tengah-tengah. Maksudnya kita kena ambil midpoint garisan ni lah nanti. Okey, dia kat sini tengah-tengah. Kita buat dulu garisan tengah-tengah, lepas tu kita buat 12 ni tebal dia. Macam mana kita nak buat? Okey, maksudnya kalau 12 ni, kalau dari tengah dia akan separuh kat sebelah sana, separuh kat sebelah sini kan. Jadi 6 lah. Jadi saya akan buat dulu, ambil dulu midpoint tengah-tengah sini, saya sambungkan dulu. Nanti saya akan letak 6 ke sana, 6 ke sini. So maksudnya dari sini saya dapatkan midpoint garisan ni. Dan saya sambungkan dia ke midpoint yang bawah ni. Okey, ini adalah tengah-tengah untuk objek tu. Okey. Kemudian daripada tengah-tengah tu saya anjakkan sebanyak 6. Okey. 6 ke bawah, 6 ke atas. Okey, tapi dalam isometrik kita tak boleh guna offset Kita dah tak boleh guna offset. Boleh tu boleh. Kita boleh guna offset, tapi ukuran dia dah tak samalah. Sebab dalam isometrik dia ada sudut 30 darjah. Kalau kita offset, dia dah lari daripada ukuran sebenar dia. Sebab dia bukan dia yang offset tu dia ikut kepada rectangular punya mode, rectangular snap. Kalau dalam isometrik kita buat offset, dia tak ikut. Dia akan ada jarak lari sikit. So macam mana kita nak buat? Kita kena buat secara manually lah. Kita buat marking 6 ke arah bawah, 6 ke atas. Okey, maksudnya kita guna line lah. Kita guna line daripada midpoint sini tadi. Okey, saya bawa onkan orthogonal dulu. Okey, dan kalau plane dia salah, kita tukar plane. Saya bawa dia ke arah ke sini, ke arah sini 6. Jadi dia akan stop kat situ. Okey, 6 kat situ, saya escape dulu. Dan 6 ke sebelah sana pula. Dari sini ke sana 6 juga. Okey, 6. Jadi saya dapat point kat situ lah. Okey, kalau nampak kat situ lah point dia. Dia bertindih dengan garisan yang asal tu. Tapi tak ada masalah sebab kita nak ambil end point dia. Okey. So sebelah sini pun kalau nak buat boleh juga 6. Tapi kalau nak mudah, sebabkan kita dah ada line ni, kita just copy je. Kita copy line ni, letak dekat ujung sini. Copy line ni, letak kat ujung sana. Okey, macam ni Maksudnya saya ambil copy garisan yang non-isometric ni, saya dah ambil. Okey, enter. Dan saya ambil daripada endpoint dia, saya bawa ke endpoint yang sebelah sini, 6 ni. Saya klik situ, dapat 1. Endpoint sebelah sana pun saya klik juga, dapat 1. So automatic dia akan jadi selari dengan garisan yang tengah tu tadi. Okey, so tak payahlah kita nak buat lagi kan, 6 belah sini. So kita dah dapat. Jadi garisan yang tengah ni tadi kita boleh padam lah. Garisan tengah ni kita boleh padam. Dan garisan yang 6 tadi, kat sini ada 6 kan. Kalau kita klik sini dah ada, dapat lah 6 ni saya buang. So dah jadilah macam ni.
Nampak? Okay, and then kita tambah sikit dia punya daripada atas ni ke bawah dan ke sini lah. So saya ambil garisan line daripada atas ni. Okay, make sure on orthogonal. Saya bawa turun ke bawah 34 jugalah sebab dia sama kan. Yang ni pun akan jadi 34 jugalah. So saya buat 34 ke bawah dan saya sambungkan ke endpoint sini. Okay, so dah jadilah macam ni. Okay, sekarang ni dekat bahagian sini pula. Kat bahagian ni dia ada lengkuk kan. Lengkuk dengan R12. Dia bagi tahu sini R12. So dekat sini kita kena buat R12 lah. Tapi R12 tu kita tak boleh lah guna fillet ataupun tangent radius. Sebab apa? Sebab yang ni adalah isometrik. Jadi bila isometrik kita kena guna isocircle. Okay. Jadi di bucu ni kita kena buat isocircle. Kita tak boleh guna tangent radius ataupun fillet kita tak boleh guna yang tu. Sebab dia tak valid lah untuk isometrik. Jadi kita kena dapatkan center untuk bulatan isometrik ni dulu. Disebabkan dia R12, maksudnya jari dia dia punya diameter dia adalah 24. Okey. Tapi tak perlulah kita ambil diameter dia sebab kita nak ambil dia punya center saja kan. So saya akan ambil daripada bucu ni naik ke atas 12 terus. Dan saya bawa ke tepi sini balik 12. Macam ni Saya ambil daripada line ni. Saya ambil endpoint sini. Naik ke atas 12. Dan saya bawa ke tepi sini 12 juga. Okay, kalau nak bawa ke bawah pun boleh. Kalau tak nak pun tak apa. Sebab kita dah tahu yang ni adalah endpoint untuk center tu. Faham tak? Tak faham? Okay, macam ni. Dia asal dia. Okay, saya padam balik Okay, asal dia untuk kita dapatkan R12 tu. R12. Kita kena tahu diameter kan. Diameter dia 24 lah jadinya. Sepatutnya kita kena lukis macam ni lah. Okay, saya lukis kat tepi ni Kita kena lukis 24. Lepas tu 24 ke sini 24 dan ke sini 24. Lepas tu kita cari tengah dia, center dia kan. Maksudnya daripada midpoint ke midpoint. Okay, yang ni pun midpoint ke midpoint. Okay, jadi ini adalah center. Tapi sebabkan bulatan kita bukan bulatan yang penuh, kita nak dia belah kuadran yang sikit je. Jadi maksudnya kuadran yang ni je yang kita perlukan. Kan? Kuadran yang ni je. Jadi tak perlulah kita lukis semua sekali. Saya lukis sampai sini je lah 12. Faham tak maksud saya? Maksudnya daripada sini saya letak 12 ke atas, 12 ke belakang balik. Jadi sama juga, center juga. Boleh faham Jadi dekat sini saya lukis daripada sini saya ambil 12 ke atas. Dan saya pusing balik ke belakang 12. Samalah center ni. Okay, kalau saya movekan tengok kalau saya movekan benda ni. Dari sini. Kita akan dapat sama juga kedudukan dia kan. Nampak tak? Kalau saya letak sini. Jadi that's why saya buat 12-12 je. Saya tak buat 24 tu. Sebab kita nak center point tu je. Kalau saya letak sini kan. Ngam je kat situ. Jadi tak perlulah kita lukis semua sekali. Saya just lukis garisan ke atas, garisan ke tepi, dia dapat center dia kat sini. Lepas tu kita gunakan isocircle. Macam mana kita nak guna isocircle malam? Okay, dekat ellipse, ambil axis n. Ellipse axis n. Dan kita pilih isocircle dekat bawah tu, kat menu dia. Okay, dan kita ambil center dia. Center dia kat sini lah. Dan kita buatlah R12 tu tadi. Kat sini. Okay. So dapat gitu. Okay, lepas tu kita dah siap kat sini, kita trim lah. Okay, saya akan trim daripada garisan ni sebagai boundary. Garisan ni pun sebagai boundary. Enter dan saya trim bulatan tu. So dia dapat lah macam ni. Kemudian garisan yang saya buat center line ni tadi pun saya akan padam dulu. Okay, dah tak diperlukan. Dan kita perlu trim juga garisan yang bucu ni. So saya akan trim garisan curve ni sebagai dia punya border dia ataupun
boundary dia. Enter. Dan saya trim. Dan trim. Okay. So saya dapat lah dia punya bulatan ni. Okay, saya onkan saya punya ni kejap. Okay, nampak tak saya silap ni saya punya kesilapan lah ni. Masa saya buat tadi saya tak pilih objek layer. Okay, kalau saya on ni dia punya layer tu tak bold. Maksudnya ini bukan objek layer. So saya dah silap lah tadi. Jadi apa yang kita kena buat, kita kena tukar dia lah kepada layer kepada layer objek. So saya buat dulu, ambil layer objek. Okay, kemudian saya buat satu garisan objek dekat mana-mana kat sini. Okay, ni sepatutnya objek dia tebal macam ni. Jadi saya silap tadi, saya kena matchkan semua ni tadi kepada. Okay, saya matchkan semua ni tadi. Select by window. Enter. Sorry. Okay, betul lah. Saya select semua, matchkan dengan layer yang ni lah. Jadi dia akan follow macam tu. Okay, so dekat sini kesilapan saya tadi saya tak check dulu layer apa yang saya guna, saya terus buat je. Jadi kalau macam tu kita kena match balik lah layer tu. Okay, so yang ni saya padam balik. Jadi ginilah. Okay, so saya off balik saya punya line weight. Sekarang ni dah siap dia punya bentuk ni. Saya nak sambungkan yang bawah ni lah, ada sikit lagi. Saya sambungkan daripada kaki dia ni ke arah sana. Okay. Okay, untuk yang ni saya tarik je panjang dulu lebih sikit sebab dah saya boleh trim nanti Yang ni dekat sini saya just trim je. Saya trim, dia akan hilang lah. Okay. Alright, so yang ni saya padam balik. Okay, sekarang ni saya dah siap yang lengkuk ni tadi. Dia punya apa ni, arc ni tadi. Kita nak buat arc yang sini juga dan juga yang sini. Kita boleh buat ulang balik yang cara tadi ataupun simply copy je. Sebab yang ni dah sama kan. Yang sini akan sama dengan sini, sama dengan sini. So kita boleh copy je. Tapi sebelum copy tu, saya kena buat dulu garisan ni dulu, unjuran dia ni. Jadi untuk garisan unjuran tu saya tak ambil objek saya akan gunakan teks lah, garisan teks ke ataupun garisan default ni. Saya buat dulu garisan daripada endpoint sini. Saya tarik dulu panjang ke belakang sini. Biar lebih pun tak apa. Sebab nanti kita boleh trim dia. Sama juga yang bawah pun kita ambil endpoint sini. Saya tarik lebih sikit. Okay, kemudian saya trim lah. Tak nak trim dulu pun tak apa. Kemudian boleh sebenarnya. Trim. Okay, sekarang ni kita tahu bulatan ni dia endpoint dia kat sini. Kita boleh copy dan letak dia persilangan sini. So saya just copy je. Ambil yang ni, enter sekali dan saya ambil base point dia kat sini lah. Dan saya bawa copy pergi dekat intersection sini. Satu dan satu lagi dekat endpoint sini. Okay, so dah siap ketiga-tiga lah. Tak perlulah saya ulang balik kan. Kalau saya ulang balik boleh juga, tapi dia lambat lah sikit. Okay, lepas tu kita boleh trim mana yang tak diperlukan lah. So macam ni saya trim sini. Silap. Trim yang sini dengan sini. Okay, kemudian yang bawah ni kita boleh trim. Okay, jadi kita dah siap lah untuk bahagian curve ni. Alright. Sekarang ni kita nak buat pula yang belah bawah ni. Yang belah bawah ni kita ada dia fillet lah. Okay, tapi macam yang saya beritahu sebelum ni, fillet kita tak boleh guna di dalam isometrik. Kita terpaksa guna isocircle jugalah untuk buat dia. Dan radius dia adalah 12. Jadi sama konsep macam tadi. Kita buat je 12 ke atas, 12 ke tepi. Kita dapat center dia. So maksudnya dari sini, dari bucu ni kita buat 12 ke arah sana. Okay, awak mungkin tak nampak lah garisan dia tu. Dia buat 12. Lepas tu saya naik ke atas 12 juga. Okay, ini just untuk dapatkan dia punya center point je. Okay, kemudian saya ubah balik kepada layer object. Dan saya akan buat
isocircle, saya ambil ke ellipse, axis end, dan klik pada isocircle, dan saya pilih center point sini lah. Center point sini, size dia 12. Okay, saya klik kat sini. Okay, sekarang ni saya dah buat untuk yang sini. Saya boleh padam center line dia ni, dan sini tadi. Padam, delete this one dengan this one lah. Okay, lepas tu saya boleh trim lah bucu ni, sebab dia nak jadikan dia bulatan kan. Jadi saya akan trim. Saya trim juga bulatan ni, dan bucu sini, dan bucu sini. Okay. Okay, kemudian saya akan buat dia punya garisan yang halus ni lah. Nak menunjukkan dia sambungan antara surface dengan bulatan kan. So saya ubah kepada layer default lah. Saya ambil layer default dulu. Dan saya akan ambil garisan. Saya tarik yang ni ke arah sana. Okay, saya akan tarik sampai sana. Sebab apa? Sebab tujuan dia nanti saya nak buat, saya nak move je objek yang saya dah siap tu, saya copy ke sebelah sana. Okay, saya tarik je dulu panjang macam ni. Nanti saya akan trim lah. Sebab kalau tengok yang belakang ni pun dia ada juga garisan tu. Jadi saya akan tarik dulu. Okey, sekarang ni yang ni dah siap bulatan sini. Kita tahu yang sini sama dengan sebelah sini, sama dengan sebelah sini, sama dengan sebelah sini. So saya copy je lah. Tak perlulah saya buat 2-3 kali kan. Okey, yang ni saya trim dulu. Bucu sini saya trim, yang ni pun saya akan trim, yang ni saya akan trim. Okay, so saya just copy je curve yang ni. Base point di sini, saya bawa dekat sini satu, bawa kat sebelah ujung sini satu, dan ujung sini satu. Terus siap 3-3 sekali. Tak perlulah saya buat 2-3 kali lah. Okay, yang ni saya padam, yang ni saya padam. Kemudian yang ni saya boleh trim lah, sebab kita tak nak dah yang ni. Jadi saya guna trim. Sini sebagai boundary, ini sebagai boundary, sini sebagai boundary. Enter dan trim sini dan trim sini. Okey. Sekarang ni di bawah ni juga dia ada garisan sambung So yang ni kita sambungkan antara kuadran dengan kuadran. Ingat lagi kan yang saya ajar semalam, kita nak buat silinder, kita sambung daripada kuadran ke kuadran yang ni adalah separuh daripada silinder lah ni. So saya akan ambil line. Saya ambil daripada kuadran sini, sambung ke kuadran sini. Sama juga yang belakang ni. Saya ambil daripada kuadran sini. Mana kuadran dia? Kuadran sini ke kuadran sini. Okay, so dah siap dah bahagian tu. Tapi ada sikit lagi, kita kena trim lah yang ni. So saya trim yang ni dengan yang ini. Alright. So dah siap dah bahagian bawah ni. Tinggal kita nak buat bulatan yang kecil depan ni dengan yang belakang ni. So yang ni kita tahu center dia sama dengan center bulatan 12 ni. Sama dengan center bulatan 12 ni. Jadi kita just letak je kat sini. Kalau tengok sini dia punya diameter dia bagi 12 12 maksudnya kita ada radius 6 lah. Okay. So kita ambil dia center yang sama. Tak perlu dah cari center dia, sebab kita tahu center dia sama dengan yang tadi. Just ambil je ellipse axis end, terus buat isocircle. Dan kita akan ambil center point yang tadilah, yang ni. Okay, so saya tukar isoplane ikut plane yang sepatutnya. Dan masuk je radius dia 6. Jadi saya dah siap lah yang tu. Sama juga yang sebelah sana. Kita boleh copy je. Kita boleh copy je. Saya copy je isocircle yang saya dah buat yang ni. Yang ni. Oh, tapi sebelah sana kita tak tahu lagi center kan. Jadi kita kena buat dululah center yang belah sana. So saya akan buat dululah belah sini. Sebelah sini saya akan buat jarak dia 12 ke kiri, ke kanan, dan 12 ke atas untuk center dia. Kemudian kita buat ellipse axis end, isocircle,
daripada center sini kita buat 12. Okey. Kemudian kita boleh trim lah. Saya trim bahagian sini, sini dan sini. Kemudian yang padam, yang garisan tak diperlukan lah. Yang ni dan yang ni. Alright. Kemudian saya boleh copy je bulatan yang ni tadi. Okey, bulatan ni dia sama juga untuk belakang ni ya. Kalau tengok yang belakang ni, sebab dia kata 4 kali 12. 4 kali 12 diameter. Maksudnya ada 1, 2, belakang ni satu lagi dan belakang sini satu lagi yang kita tak nampak lah. So yang ni satu lagi ni saya boleh copy juga, saya letak kat sini. Jadi saya akan guna command copy bulatan ni daripada center dia, saya bawa ke center bulatan yang ni satu, dan juga center bulatan yang belakang ni kat sini. So kita dah siap tiga-tiga bulatan ni. Cuma yang ni kita kena trim sikit lah. Trim ni sebagai boundary. Trim. Okay, so saya dah siap sebahagian daripada objek ni. Okay, so sekarang ni kita nak sambung yang belah belakang ni lah. Okay, yang belah belakang ni dia bagi panjang dia ke belakang sini 44. Dan dia bagi R yang sini 22, R dalam dia 10. Lepas tu ada tangent pula kat sini 10. Okay. Dan okay, so kita boleh buat daripada sini. Kalau kita tengok dari point ni, saya akan buat daripada sini garisan ke belakang ni 44 lah. Okay. So 44 saya akan buat garisan biasa daripada sinilah. Saya tarik ke belakang. Make sure on kan orthogonal. Orthogonal kena on, baru dia akan pergi ke arah isometrik. So 44. Okay, so saya dapat ujung tu. Alang-alang saya tarik teruslah ke sebelah sini. Dengan panjang dia tadi berapa? 82 kan. Okay. Dan saya sambung pula ke sinilah. Okay. Lepas tu kita nak buat dia punya bulatan ni. Okay, saya buat dulu bulatan yang sebelah sini lah. R22. Jadi disebabkan dia dah separuh bulatan kat sini, kita terus buat je lah. Kita cari je center kat sini. So center dia jarak dari sini ke sini 10. Okay, so saya buat dulu satu point dekat sini. Dari sini ke arah sini 10. Jadi saya ada endpoint di sini. Dan saya gunakan isocircle. Axis end, isocircle, ambil endpoint 10 ni tadi, klik kat situ dan saya tukar dia punya plane dan saya siapkan R22 kat sini ya. Okay, layer saya betul tak? Oh, salah layer. Saya kena matchkan dulu. Okay, ni salah layer Saya akan matchkan layer. Ni dengan layer ni. Okay, so tukar balik layer kepada objek. Sekarang ni yang ni saya akan trim lah. Okay, saya akan trim bahagian atas dia ni. Okay, macam tu. Yang belah bawah ni saya biarkan dulu sebab saya nak dapatkan R10 ni nanti ya. Okay, sekarang ni saya akan buat dulu R10 yang dalam ni lah. Jadi saya buat balik axis end, isocircle. Okay, center dia sama dengan yang tadi. Okay, center dia sama dengan tadi. R10. Okay, jadi saya dapat yang tu. Dan saya trim R10 ni. Saya trim yang ni. Dan yang ni pun saya boleh trim. Dan garisan ni saya boleh padam lah. Okay, kemudian kita yang sebelah sana. Okay, yang sebelah sana ni saya boleh copy je lah R10 ni Yang R22 tak nampak sebab dia dekat belakang. Jadi kita ambil yang R10 saja. Saya copy dia bawa ke sana. Tapi sebelum tu saya kena ada garisan untuk dapat persilangan dia kat sini. So saya ambil garisan line dari sini bawa ke sini. Okay, bawa lebih pun tak apa, kita boleh trim Okay, lepas tu saya trimkan garisan ni dan garisan ni. Dan yang ni saya akan copy je. Okay, copy this object.
daripada endpoint dia sini, saya bawa ke endpoint sini. Okay. Dan belah sini pun kita kena trim lah. Okay, trim. Okay, dah jadi untuk side yang sini ya. Sekarang ni kita nak buat yang 10 kat bawah ni. Okay. So 10 kat bawah ni, kalau awak tengok, dia adalah bertangent dengan R22. Okay. Dan dia punya garisan, kalau kita bawa garisan dari center ni ke bawah, dia akan bertemu juga dengan R10 ni. Maksudnya, kita just tambah je 22 campur dengan 10, kita dapat 32. Jadi kita akan tarik daripada center ni ke bawah sini 32. So saya gunakan garisan line. Saya ambil daripada center point yang ni. Okay. Saya tarik ke bawah 32. Okay, maksudnya ini adalah center untuk 10 tu. Dan kita buat ellipse isocircle. Isocircle di sini. Dan tukar plane yang sesuai. Dan kita buat 10. Jadi dia akan bertembung lah kat situ. Dan juga automatically dia sambung juga kat sini lah. Okay, dan akhir sekali kita trim je lah. Kita trim. Yang ni buang. Yang ni buang. Okay, dan yang ni pun kita buang. Okay, dan garisan ni pun kita boleh padam lah. Jadi kita dah siap untuk bahagian sebelah sini juga. Dan akhir sekali kita punya center line lah. Center line kita kena buat juga. Okay, lepas center line kita kena buat dimension lah pula . So saya buat dulu center line. Okay, ambil center line. Okay, untuk center line ni kita ambil dulu daripada center ni. Saya tarik je. Okay, saya tarik je ke bawah dulu. Lepas tu saya tarik balik ke atas. Sebab kita nak dia atas dan bawah kan. Jadi yang ni yang ada dua lapis ni saya akan buang satu. Saya akan buang satu lapis. Okay. Oops. Okay, macam tu. Sama juga untuk yang ni. Untuk dia punya ni. Okay, ni kena ambil center betul . Center. Saya tarik dulu ke sebelah sana. Lepas tu saya tarik balik belah sini. Okay, nanti yang sebelah sini yang berlapis ni saya akan padam lah. Okay. Oh, mana dia? Dia tak nak pula. Okay, saya guna ni lah. Okay. Lepas tu yang sini pula sama juga, saya akan buat satu lagi garisan daripada center ke atas dan tarik ke bawah balik. Dan yang lebihan yang berlapis tu saya buang. Okey. Sekarang ni yang ni kita nak bagi dia kemas sikit kan. Dia punya center line ni ada yang panjang dan yang pendek. Jadi kita buat dia semua sama panjang. Cara dia trik dia kita buat satu bulatan besar sikit daripada ni. Okey, saya buat satu isocircle yang besar sikit daripada bulatan ni. Okey, anggaran saya nak sampai kat itu kan. Saya nak potong dia sampai situ. So saya klik situ. Okey. Dan saya copy juga bulatan ni supaya samalah nanti ukuran dia. Daripada center ni saya copy ke sini. Okey, lepas tu saya trim lah. Okey, saya akan trim bulatan ni sebagai boundary. Kemudian saya trim lah yang lebihan ni. Sini satu. Jadi kita punya garisan tu nanti akan straight lah kan. Akan sama panjang lah. Dia tak adalah dia apa nama. Terlebih panjang. Ada yang terlebih panjang. Okay. Macam yang ni tak cukup panjang, saya akan extend sikit. Okay, so dah siap yang tu. Kita akan kita boleh yang belakang ni guna tak? Okay. Kita boleh padam balik bulatan yang temporary ni. Macam tu. Alright. Dan akhir sekali yang atas ni lah, kita ada garisan. Okay, garisan ni pun sama. Kita ambil dari sini. Saya panjangkan ke arah sini sikit. Lepas tu saya tarik ke belakang balik. Okay, lepas tu kalau ada yang bertindih kat sini, kalau bertindih, kita boleh padam lah. Okay, deselect yang ni, deselect yang ni, deselect yang ni. Yang terlebih tu saya padam lah. Jadi kita akan nampak garisan kita lebih kemas lah kan.
Okay. So next, kita dah siap bahagian yang ni. Kita perlu buat dimension. So dimension, nak teruskan dulu dengan dimension? Macam mana? Ke nak siapkan dulu? Siapkan dulu Okay, so siapkan dulu lah. Nanti saya tunjuk pula untuk. Okay, so sekarang ni kita punya drawing dah siap. Kita nak buat dimension dia kan. So dimension sama je. Kita gunakan dimension yang biasa kita guna sebelum ni. Sama ada dekat sini, dekat home ni ada dimension sini, ataupun kita gunakan pada tab annotate ni pun samalah. Dekat sini dimension ni. Okay, so saya guna yang dekat home lah, sama je. Okay, macam yang saya terangkan sebelum ni, kita tak boleh guna dimension, align dimension Kalau kita tengok sini, kita ada banyak jenis kan. Kita tak boleh gunakan linear dimension Kita cuma gunakan align dimension. Sebab kalau saya tunjuk kalau kita guna linear dimension, contoh bila saya guna linear dimension, katalah saya nak dimensionkan mana? Panjang sini ke sini kan. So saya ambil sini ke sini. Dia tak boleh tunjukkan ukuran panjang dia tu, sebab dia akan ikut X dengan Y kan. So dia tak boleh nak tunjuk panjang yang sebenar lah. Dia cuma dapat X axis dengan Y axis. So that's why kita tak boleh guna linear dimension. Okay, so saya lupa tukar layer. Tukar dulu layer pada dimension Okay, so kita akan guna align dimension saja. So kita ambil kat sini align dimension. Contohnya saya nak dimensionkan yang bawah ni 82. So saya akan ambil daripada endpoint sini ke endpoint sini. Dan saya tarik lah. Jadi dia akan menyengit macam tu. Okay, awal-awal dia akan sengit macam tu lah. Dan kena ingat juga dalam isometrik, kita nak dimensionkan dia, kita kena ambil garisan yang point yang selari dengan dia punya garisan apa kita panggil? Garisan iso line dia. Okay? Kita tak boleh pick point contoh macam ni saya nak bagi contoh. Okay, contoh saya nak dimensionkan bahagian sini. Katalah saya nak dimensionkan garisan ni, tapi saya ambil macam ni. Saya guna align juga. Saya guna align, tapi saya ambil satu point dekat sini. Satu lagi saya ambil point dekat sini. Tak boleh Sebab apa? Sebab align dimension dia akan ambil daripada point ke point, jarak dia. Jadi kalau saya ambil macam ni, salah lah ukuran saya kan. Saya sepatutnya ambil, kalau saya nak buat yang ukuran tu, saya kena ambil macam mana? Saya kena ambil point dekat sini dengan point yang sini. Yang ni adalah point yang selari dengan isometric line kan. So baru saya akan dapat 82 tepat. Macam tu. Okay, ataupun macam ni lah. Kalau macam yang ni saya nak buat 106 ni, saya kena ambil dimension, align. Saya kena ambil endpoint sini dengan yang selari dengan dia. Point sini lah. Okay. Baru saya akan dapat 106. Macam tu Okay. So yang ni saya dapat kat sini satu. Okay, lepas tu mana lagi? Saya buatkan dimension 12 ni dulu dengan 12 ni. Line. Sama juga saya kena ambil yang selari dengan dia punya garisan isometric line dia. Kita tarik dulu 12. Yang ni pun sama. Okay, yang ni agak tricky sikit untuk 12 yang sini. Okay, saya tak boleh ambil endpoint sini dengan sini. Dia tak jadi Dia akan jadi macam ni. So salah lah. Jadi untuk kes macam ni, saya kena cari yang selari. Contohnya saya ambil point sini dengan center point sini. Dia akan selari lah ikut axis line kan. So saya ambil macam ni contoh. Saya ambil dari sini ke center point belakang ni. Jadi baru dia dapat 12. Betul. Macam tu. Okay. Alright, saya bagi contoh dulu yang ni lah. Okay, so untuk macam ni, kita nak dia punya axis, dia punya dimension tu akan ikut arah selari dengan isometrik tu. So kita akan gunakan command dim edit dim edit. Saya type dim edit.
Okay, bila kita type dim edit, dia ada option, beberapa option kat sini. Tapi kita akan gunakan option oblique. Okay, klik pada option oblique tu. Dan dia suruh kita select object. Maksudnya, select kita punya dimension yang kita nak edit tu lah. Jadi dalam kes ni, saya nak edit yang ni. Okay, kita boleh select banyak sama ada satu ataupun lebih lah. Tengok pada arah yang betul, yang sama. Contoh macam ni, 106, 12 dengan 82 ni semua mengarah ke bawah. So saya boleh select semua sekali. Yang ni yang sama ni. Okay, saya boleh select sekali. Dan saya enter ataupun right click sekali. Dan dia akan tanya kita berapa oblique angle yang kita nak buat. Okay, oblique angle untuk sudut untuk dimension ni, kita hanya boleh buat 3 je. Sama ada 90, 30 ataupun negatif 30. Okay, 3 tu je. Negatif 30, 30 atau 90. Macam dalam kes ni, kita nak menegak ke bawah ataupun menegak ke atas. So dia 90 darjah lah kan, dia vertical. So saya masuk je 90 kat sini. Dan saya enter, dia akan turun ke bawah semua. Menegak, nampak? Macam tu. Boleh ya? Okey, kita tengok pula yang ni. Kita tengok pula yang ni dulu. Saya nak buat dimension untuk yang 36 ni ya. Okey, untuk case 36 ni pula, kita kena tengok kat sini ya. 36 ni, dia punya point dia satu dekat bucu sini. Satu lagi dekat endpoint circle ni. Okey, saya tak boleh buat gini ya. Saya tak boleh buat macam ni. Saya tak boleh terus ambil. Saya tak boleh ambil terus dimension align. Saya pick point dekat sini. Lepas tu saya ambil pick point endpoint sini. Tak boleh. Sebab apa? Dia akan tunjukkan ukuran yang salah lah. Jadi untuk case macam ni, kita kena buat satu garisan dummy. Garisan sambung dummy kat sini. Untuk kita dapatkan point tu selari dengan garisan yang tegak ni. Okay, macam ni ya. So saya buat satu garisan dummy line daripada endpoint sini. Saya buatlah satu garisan menegak ke sana lah. Okay, macam ni lah example kan. Okay, sekarang ni dan satu lagi garisan daripada sini lah, daripada endpoint sini dan ke bawah sini. Okay, so garisan ni, okay, eloknya saya trim dulu lah. Saya trim sikit garisan ni dengan garisan ni tadi. Trim dia kat sini, kat sini. Okay, garisan ni tadi, yang ni dia dah jadi selari lah dengan point atas ni kan. Baru kita boleh guna align dimension. Baru dia akan dapat tepat. Jadi saya akan gunakan align dimension. Saya akan ambil endpoint sini dengan endpoint yang saya baru create dummy tadi. Jadi saya tarik macam ni. Okay. Alright, so sekarang ni dia mengarah ke sana. Kita perlu dim edit dia supaya dia ikut axis yang sengit ni lah. Axis yang left ni kan. So kita guna dim edit. Okay, oblique. Kita ambil oblique. Select dimension yang kita nak ubah tu. Yang ni. Kalau ada 2, ambil lah 2. Kalau ada 3, ambil 3 kan. Macam ni saya tunjuk contoh satu je. Enter. Okay, kali ni berapa pula sudut dia? Okay, sudut dia, kalau tadi menegak 90 kan. Kalau dia baring condong ke sebelah kanan, maksudnya axis dia, dia punya sudut dia akan jadi positif 30. Ya, kalau axis dia ikut yang garisan ni, maksudnya axis dia 30. Tapi sekarang ni dia menghadap ke sebelah sini, dia adalah negatif 30. Sebab dia baring ke sini. Kalau tengok dia arah ke sini lah, selari dengan garisan yang hijau ni. Dia negatif ke bawah. Negatif 30 ke bawah. So kita masukkan oblique angle dia adalah negatif 30 dan kita enter. Dia akan ikut condong tu. Tu untuk bahagian yang ni lah. Dia tricky sikit lah. Kita kena tambah sikit garisan kat sini. Okay, tambah sikit garisan kat sini. Itu cara dia. Okay, lagi kita nak tengok yang mana lagi.
Okey, contoh yang lain kita buat untuk ni, untuk sama juga macam ni, 34 ni Okey, untuk yang 34 ni kita nak dimensionkan dia, kita kena guna align dimension, kan? Jadi kalau kita ambil point sini satu, kat bawah ni tak ada point. Jadi kita kena create satu point di bawah ni supaya dia selari. Okey, tapi kalau dekat bawah ni dia mengganggu pula curve ni. So apa yang kita buat? Kita buat satu garisan dummy keluar sini dan kita buat point tu kita buat satu garisan untuk kita pick daripada bawah, daripada atas dengan bawah. Okey, contoh dia macam ni Saya buat satu garisan dummy line dari sini. Okey, ke arah luar sini. Tariklah, tak kisah berapa panjang pun. Saya klik kat sini. Lepas tu dari situ saya buat garisan ke bawah sampai dia bersilang dengan garisan objek yang bawah ni. Okey, macam tu. Okey, kemudian dari situ ataupun nak cantik lagi kita buat dia macam ni lah. Saya buat satu garisan bersilang dua-dua lah. Yang atas ni pun dia bersilang, yang bawah ni pun dia bersilang macam ni. Okey, macam ni So kita akan ambil persilangan sini dengan persilangan bawah ni sebagai kita punya point untuk dimension kita. So saya ambil align dimension dan saya ambil intersection yang atas ni dan intersection yang bawah ni. Jadi baru kita dapat 34 tu. Okey, so tariklah berapa panjang pun kat sini. Okey, sekarang ni kita kena obliquekan dia pula. Sekarang ni oblique dia nak ke arah sebelah sana, kan? Maksudnya dia kena ikut garisan selari dengan garisan yang ni. Jadi kalau garisan ni dia adalah 30 darjah daripada horizontal. Untuk dim edit nanti kita akan masukkan, okey, dim edit, kita guna oblique, kita akan masukkan sudut dia kali ni 30 pula. Kalau tadi dia mengarah sana dia negatif 30 kan. Sekarang ni dia mengarah ke sebelah kanan, dia jadi 30 lah. So dia akan baring ikut objek tu. Okey, dan kita boleh adjust lah kalau kita nak gerakkan dia sikit ke sana ke. Okey. Kemudian garisan dummy ni tadi, macam yang ni kita boleh buang lah. Yang dummy ni kita tak payah buang, yang ni je. Yang ni kita boleh buang. So dia akan stay kat situ lah. Nak cantik lagi dekat bahagian sini, sebabkan kita buat garisan dummy kan. Jadi dekat sini sepatutnya antara objek dengan garisan dimension dia kena ada gap. Okey, jadi kita buatlah gap sikit. Contohnya macam ni, saya buat satu bulatan, radius dia 1 Okey, dan saya trim lah sikit kat situ. Nampaklah macam dia adalah dimension yang sebenar kan. Macam ni, saya buat ada gap sikit kat situ. So ni adalah dimension untuk bahagian yang garis point dia tak selari lah. Kita buat satu garisan dummy, kita buat dia ke arah lain. Okey. Okey, next kita tengok yang ni pula. Contoh macam yang ni 12 kan. 12 yang ni dengan 12 yang ni. Okey. Kita tengok yang bahagian rib ni, kita ada tebal 12 dekat sini, tebal 12 dekat sini. Yang ni pun sama, kita kena buat satu point dummy untuk kita ambil dia punya peak point dia. Contoh macam sini, saya buat satu garisan dari silangkan dia dengan objek tu. Make sure dia onkan orthogonal lah. Kita onkan orthogonal, kita buat dia tarik macam tu. Sekarang ni dia ada dua persilangan kat sini. So saya gunakan align dimension dan saya ambil persilangan garisan dummy tu tadi, saya tariklah ke bawah dulu. Macam ni. Okey. Lepas tu saya obliquekan dia. Dim edit oblique. Saya ambil ukuran dia ni. Dan kali ni okey. Macam sekarang ni dia agak tricky sikit kalau saya buat 30 dia akan pergi sana kan. Kalau saya buat negatif 30 dia pergi ke arah lain pula. So untuk yang ni kita kena tengok berapa sudut angle untuk ni, untuk objek ni. So kita ukur dulu. Ambil angular ni, kita ukur berapa sudut untuk
rib ni tadi. Okey, garisan yang non isometrik ni. Sebab kalau kita ambil 30, dia akan baring ke sini. Kalau buat negatif 30, dia baring ke arah lain pula. Ataupun dia tak boleh buat pula negatif 30. Jadi kita kena ambil jarak sini dan kita ukur. Selain daripada itu, kita kena ukur juga, kita kena consider juga garisan ni daripada horizontal. Kalau kita tengok sini, ukuran ni adalah 15. Tapi dia campur dengan axis 30 kat sini. Maksudnya 30 campur 15 lah. Dia akan jadi 45 kan sudut dia. So instead of kita guna 30, untuk sudut yang ni kita kena buat dim edit dia 45. Sorry. Okay. Jadi saya buat dim edit oblique untuk objek yang ni. Enter sekali. Saya buat 45 baru dia akan ikut arah rib ni. Nampak tak? Ni tricky sikit lah. Sebab asalnya garisan ni dia ada 30 campur dengan 15 ni. Boleh faham apa yang saya terangkan? Nampak tak? Untuk yang ni je lah, untuk bahagian yang non-isometric line ni. Okey, jadi yang ni saya boleh padam balik lah garisan dummy ni dengan sudut sementara ni. Dia padam. Okey, sudut pun kita tak boleh dimensionkan dalam isometrik sebab bila dalam isometrik sudut yang sebenar dia dah jadi lain lah. Sebab dia pandangan dia sengit kan. So kita tak boleh directly sudutkan dia dekat dalam isometrik. Kita cuma boleh letak notes je lah. Okey, so bahagian ni pun sama. Okey, untuk yang bahagian ni tak ada masalah, kita boleh guna line biasa je. Dan kita boleh dim edit terus ikut sudut 30 darjah lah. Okay, saya ambil sini persilangan ni dengan persilangan ni 12 dan saya dim edit oblique untuk objek ni. Yang ni tak ada masalah sebab dia memang ikut axis 30 darjah kan. Jadi saya masukkan je 30 darjah lah kat situ. Okay, so ni tak ada masalah kat sini. Lagi mana yang ada nampak masalah sikit? Okay, kita tengok pula contoh untuk bulatan. Untuk bulatan. Okay, macam saya beritahu tadi, bulatan kita tak boleh simply ambil dekat sini terus radius. Okay, kalau kita ambil radius pun dia tak akan detect. Dia tak akan detect sebab yang ni bukan radius. Dia ada ellipse. So ellipse dia tak ada radius. So apa yang kita buat, kita tak boleh buat dia ukuran automated, jadi kita kena buat dia secara dummy lah. Dengan cara kita gunakan dekat sini ada satu leader ataupun di tab annotate ni pun ada. Kalau tengok sini kita ada multi leader. Dekat sini dekat annotate kita ada bahagian leader panel ni. Kita boleh gunakan multi leader lah. Yang ni kita klik je dan kita assign lah dekat mana-mana dimension untuk radius tu. Contohnya yang ni kita pick lah point di mana-mana di atas garisan arc ni. Contohnya dekat sini ke. So saya tarik je lah. Saya tarik, klik je kat sini. Dan untuk case leader ni kita kena type sendirilah. Contohnya ini radius, jadi saya letak je R berapa? 22. Ni kita kena type secara manual lah. Lepas tu kita klik. Biasanya untuk leader ni, dia kadang-kadang objek tu dia jadi kecil macam ni dia jadi terlampau kecil saya dia. So leader ni dia sama macam dimension juga. Kita boleh edit dia punya style dia. Kalau sebelum ni kita nak edit dimension, kita klik kat sini kan. Klik kat sini ada dimension manager kan. Manage dimension style ni. Sama juga untuk leader. Sekarang ni dia adalah standard. Jadi kita boleh klik dekat manage multi leader style ni. So dia keluar macam macam dimension style juga. Dan kita boleh modify lah berapa size ukuran dia. Contoh kat sini saya modify untuk yang standard ni. Dekat content dia saya buat text height dia yang sekarang ni 0.18. So maksudnya kecil sangat lah. Saya letak lah, katakanlah saya letak 3 ke. Besar sikit. Landing gap maksudnya dia punya jarak daripada
arrow dia tu. Jadi saya letak jauh sikit lah, 1 ke. Okay. Kemudian dia punya leader structure kita boleh ubah. Landing distance ni maksudnya daripada arrow tu dengan tulisan. Jadi saya buat lah, kata saya buat 2 ke. Jadi dia ada jarak sikit lah. Kemudian dekat format ni, leader format, untuk arrow ni pun macam arrow dia ni kecil sangat, jadi saya letak besar sikit size dia, 3 katakan. Breaking size ni yang mana break size. Okay, kita try dulu yang ni. Okay, saya klik OK dulu dan saya klik close. Jadi kita akan nampak lah besar sikit lah dia punya size dia. Okay. Dan leader ni sepatutnya bila kita buat dimension untuk radius, kita kena tahu radius tu mesti melalui anak panah tu mesti lalu kepada center point kan. Macam saya buat ni dia tak berapa betul lah sepatutnya. Sepatutnya kita buatlah satu garisan daripada center dia ni. Kita buat garisan dummy untuk dekat sini lah kan. Jadi point untuk leader ni sepatutnya dia duduk dekat intersection ni. Macam tu. Nampaklah dia kemas sikit kan. Okay, macam tu lah. Okay. Okay, so garisan dummy ni kita boleh padam. Macam tu lah sepatutnya. Sama jugalah yang ni. Okay, contohnya yang ni kita ada R22, kita ada R10. Okay, so saya buat R10 kat sini. R10 saya buat satu garisan daripada center ni. Ni dummy lah saya buat kat sini. Lepas tu saya ambil multi leader. Dekat sini pun boleh dekat depan home ni. Leader ambil daripada point persilangan tu. Saya tarik lah ke end point sini ke. Dan saya type sendiri R10. Macam tu. And then klik kat luar. Dia jadilah. And then garisan dummy ni kita boleh buang balik. So dapatlah gitu R10, R22. Lagi mana? R10 yang sini pun sama. So saya ambil okay, saya ambil multi leader daripada sini silangan dia. Saya tarik lah R10. Okay, macam tu tu cara kita nak dimensionkan untuk radius lah. Ataupun kalau kita nak susun bagi kemas sikit, tariklah sikit ni kan. Tarik sini sikit. Yang ni pun kita boleh tarik dia susun dekat-dekat sikit. Okey, macam tu Okey, lagi kita ada yang mana lagi? Okey, yang ni pula Okey, yang ni pula kita boleh dimensionkan guna align dimension biasa. And then kita edit dia punya tulisan Yang ni kita kena guna dimension biasa. Sekejap saya tarik dulu. Okay, untuk yang case ni kita just tarik je daripada sini. Gunakan line dimension daripada endpoint persilangan sini ke persilangan sini. So dia dapat 12 lah. Kemudian kita dim editkan dia. Oblique, select dimension ni, dan dia ke arah mana? Dia ke arah negatif 30 So kita letak negatif 30. Okay, untuk case ni kita boleh dd edit untuk kita edit dia punya tulisan dia. Okay, dd edit, dan saya akan tambah sikit lah notes depan dia. 4 kali diameter. Okay, diameter dekat sini dekat simbol. Kat atas ni dia ada simbol simbol, kita ambil diameter. Okay, so dia akan jadi macam tu lah. Okay, alright Okay, tapi ini baru dia punya dimension saja. Kita kena ada satu lagi tambahan. Untuk dalam kes ni, kalau kita tengok dalam soalan yang dibagi ni, ini adalah dimension jenis unidirectional kan. Unidirectional maksudnya semua nombor ni dia menghadap ke bawah. Semua dia dia berdiri semua dia berdiri.
Tapi yang dalam contoh saya nak buat ni, saya nak tunjukkan contoh macam mana kita nak buat align dimension pula. Okey, macam ni, kalau awak tengok, dimension untuk nombor dia ni, dia punya garisan dah sama dah dengan axis. Tapi nombor ni dia macam janggal sikit. Kan? Dia lain sikit daripada axis dia. So, kita kena ubah juga nombor dia ni supaya dia ikut plane tu. Okey, so ini kita akan gunakan dd edit tu. Okey, contohnya macam ni, saya akan type dd edit. Saya select nombor yang saya nak ubah sikit tu. Contohnya 106 ni kan. Saya klik dia. Okey, sekarang ni dia dah masuk dalam text edit. Saya highlightkan dia, saya select dia sebagai untuk highlight. Okey, dia dah, kalau perasan dekat atas ni ada satu ribbon baru untuk text editor. Dan kita nak ubah sedikit pada format dia ni. Okey. Pada panel format ni, awak klik dekat formatting, dia ada sedikit tambahan kat sini. Iaitu kita boleh obliquekan teks. Oblique angle untuk teks. So, untuk oblique angle teks ni, kita boleh letak sama ada 30 atau negatif 30. Okey, contoh saya letak macam ni sekarang ni, dia menegak macam ni kan. Saya letak 30, saya enter, saya akan nampak tulisan tu dia akan ikut dia punya plane tu. Okey. Jadi kalau dah settle, saya klik dekat luar ni. Klik sekali lagi kat luar. Nampak tak tulisan ni? Dia beza sikit kan? Compare dengan yang nombor 82 ni. Okey. Sama juga. Kalau contoh macam 82 ni, saya nak edit teks dia. Saya pergi kat formatting dia ni. Okey. Kalau saya buat 30. Saya try buat 30. Dia akan membaring ke bawah. Tengok je. Dia membaring ke bawah kan? Maksudnya bukan 30 lah. Saya kena buat dia negatif 30. So, saya edit balik. Dekat sini saya letak negatif 30. Baru dia akan menegak ke atas macam tu. Jadi yang ni kena buat satu persatu lah. Semua dimension yang membaring tu kita kena ubah sikit. Contohnya yang ni yang ni saya kena ubah kepada mungkin negatif 30 kot. Okey, kita tekan dulu kat luar, kita tengok dia punya perubahan. Okey, kalau betul, okey lah. Yang ni pun sama, saya kena ubah format dia 30. Okey, kalau saya buat 30, dia jadi, okey, jadilah, betul. Yang ni pun sama. Semua teks ni saya kena ubah dia. Saya select semua. Dan saya ubah dia kepada 30 ke? Kita tengok, betul tak? Okey, 30. Betul lah. Macam tu dan yang lain-lain jugalah. Kalau macam yang ni, kita kena ubah dia ikut. Yang ni tak payah ubah, tak apalah. Sebab dia sudut dia tak sama kan. Dia tadi 45. Kalau nak ubah, kita kena kira betul-betul lah berapa sudut dia. Kalau saya buat berapa, 45 jadi tak? 45 saya rasa tak jadi. Dia terlampau baring. Dia kena 15 kot. Okay, ni kena kira sikit lah untuk yang ni. So ni tak apa, kita abaikan. Kita boleh biarkan je. So untuk yang ni pun kita boleh edit. Semua dimension tu kena ubah lah. Okay, so salah macam ni salah. Saya tukarkan kepada negatif 30. Negatif 30. Okay, kita try tengok dia punya perubahan betul tak? Okay, so kalau betul, okay lah. Dan kita buat untuk semua dimension yang ada kat situ. Boleh faham? Okay, so saya dah buat semua ni. Dan kalau boleh macam ini, dimension yang bertindih dengan objek, kita jarakkan sikit. Kita alihkan sikit. Okay, kita alihkan sikit. Kita tak nak dia bertindih dengan objek. Kemudian mana yang dimension yang tak selari tu, kita selarikan dia. Okay, contoh macam ni, 106 ni dengan 82, kita boleh tarik je dia punya grid ni. Klik dekat grid ni. Dan kita matchkan dengan grid dia. So dia akan sama lah. Sama juga yang ni 12. Dia tarik sampai dekat endpoint sini. Okay, so tu cara kita nak dimensionkan isometrik. Okay, mana siapa yang dah siap tu, dah siap ni, kita boleh buat title block lah. Macam biasa kita just buat right click je dekat layout ni. Lepas tu ambil from template lah.
From template, macam biasa kita akan ambil daripada dalam folder sheet set ni. Folder sheet set ada manufacturing matrix Kita ambil manufacturing matrix and then kita open lah. Dan klik OK. Jadi dekat sini kita ada satu lagi template untuk paper space kita. Yang ni lah. So nak masukkan dia macam mana? Nak masukkan drawing tu ke dalam ni. Macam yang sebelum ni. Kita guna viewport Viewport. Okey, kat sini saya tukar dulu layer kosong lah. Okey, kita buat viewport. VPORTS. Viewport. Ambil single. Okey, single dan klik OK. Lepas tu kita ambil pick daripada bucu ke bucu lah. Daripada bucu sini pergi ke bucu atas ni. Okey, so dia akan bawa kita punya drawing tu masuk dalam ni lah. Skala try buat satu-satu. Kalau kecil sangat atau besar sangat, kita ubahlah ikut kesesuaian. So macam ni, kalau saya activatekan dia punya viewport ni, double click dan saya ubah kepada scale 1:1. Okey. So macam ni saya nisbah 1:1, okey lah. And then saya boleh offkan grid supaya dia tak ada nampak lah garisan-garisan tu. Okey. Dan saya deactivate balik saya punya viewport ni dengan cara kita double click di luar. Alright. Okey, so dah siap dah kita punya drawing ni. Kemudian kita boleh ubah, edit kita punya details dekat dalam kita punya title block lah kan. Dengan cara kita type command dd edit. Lepas tu kita ubahlah kita punya details dalam ni. Okay, semua ni kita ubah Kita ubah lah. Contohnya macam ni, sheet name kita letak sheet name kita letak nama job isometric isometric drawing. Okay, isometric drawing. Dan kita letak sheet number. Sheet number ni satu muka surat je. Jadi kita letak sheet number adalah drawing number lah kat sini. So kita letaklah sini JS-05. Lepas tu scale 1:1, kita just biar je sebab dia dah automatic kat situ. Dan sheet ni adalah sheet number Kita ada satu page je, jadi 1/1 lah maksudnya. Kemudian kita ada file name. File name ni dia generate daripada kita punya file name yang kita save tu lah. Kalau nak edit pun boleh. Contoh kat sini saya edit lah sebab dia panjang sangat. So saya letak nama saya. Lepas tu check date, tarikh, boleh letak tarikh hari ni lah. Okay, 8 hari bulan 11 hari bulan 8 11 hari bulan 8 2020. Revision adalah berapa kali kita buat revision. So ini sekali je, jadi kita letak revision 1 lah. Check date pun tarikh hari ni. Okay, saya copy daripada atas. Check date tarikh hari ni. Kemudian ada lagi issue date pun tarikh hari ni. Approval date pun letak hari ni jugalah. Okay, apa lagi date. Okay, semua date dah ada sama. Contract number. Contract number kita tak ada contract number, just letak je lah JS05. Job sheet JS05. Betul? Check by. Okay, check by ni nama saya lah Macam semalam kita letak nama saya. Check by. Size sama A3. Kemudian issued by adalah nama awak Issued by ni nama student lah. Nama awak saya letak sini, student's name. Student's name. Approved by saya jugalah. FSCM number ni tak ada apa, kosong pun tak apa, biarkan kosong. Design activity mungkin kita boleh letak design activity ni nanti dia keluar kat depan ni. So boleh letak nama awak pun boleh kat sini. Nama student's name.
student's name. Kemudian design subtitle boleh letaklah kat sini nama kelas ke DLI 2B. okey. Okey, so semua dah settle, kita dah isi, klik OK. Jadi kita dah siap lah kita punya information dia kat sini Alright, so siap lah kita punya drawing. That's all untuk isometric drawing.